Assalamualaikum, selamat datang ke Sixth Channel. Seperti biasa, malam Selasa kita orang akan sajikan korang kisah-kisah seram. So tajuk ni malam ni apa, Bik? Kita ambil cerita pasal hantu air lah. Hantu air. Kita sungai bukan masuk air lah. Bukan. So, okay, sebelum kita nak mulakan cerita, video ini ditaja oleh Lengkuas lagi. Jadi, terima kasih pada Lengkuas. Okey, terima kasih. So, jom kita settle dengan cerita kita orang. Kisah ni bermula pada tahun 1970. Kisah ni diceritakan kepada aku di dalam sosial media. Seorang ibu dan anak dia, situasi dia berlaku semasa dia hendak pergi membasuh kain di tepi sungai. Pada zaman 1970 tu, waktu tu kerajaan masih belum lagi berkembang dan masih belum ada lagi sistem-sistem perairan di dalam rumah. Jadi terpaksa basuh di tepi sungai. Jadi seorang makcik ni pergi ke sungai membawa seorang anak perempuan dia bernama Mia. Sampai ke sungai, makcik tersebut pergilah ke tepi sungai untuk dia membasuh baju. Dan anak dia pergilah ke satu buah jabatan di tepi sungai itu untuk bermain dekat situlah. Jadi sambil mencuci baju tersebut, dia melihatlah anak dia sedang duduk di tengah jabatan tu sambil menepuk air di sungai tersebut lah. Dia tepuk. Lepas tu makcik tersebut pun pandang sekejap, sambil tu dia terus sambung balik membasuh kain. Tiba-tiba sambil dia sedang membasuh kain tu, dia terdengar bunyi satu benda jatuh di dalam sungai tersebut lah. Jadi dia pun terkejut dan memandanglah anak dia, dan tak sangka rupa-rupanya anak dia terjatuh ke dalam sungai. Jadi makcik tu pun kelang kabut teruslah pergi melihat keadaan anak dia jatuh ke dalam sungai tu. Dia tak nampak pun satu tubuh pun yang timbul di dalam sungai tersebut. Untuk korang tahu, bila kita terjatuh ke dalam sungai, kita akan timbul semula. Tapi dia tak timbul. Lama jugalah makcik tu tengok tapi tak timbul. And then makcik tu pun buat keputusan, dia menghulur tangan dia masuk ke dalam sungai itu, mengapai-ngapai di dalam air tersebut untuk mencari anak dia. Sambil dia mencari, dia membaca doa, surah-surah kursi sambil dia mencari, dan akhirnya dia dapat merasakan segumpal rambut di dalam air itu. Dan dia terus menggenggam dan terus menarik rambut tersebut, dan akhirnya dia dapat juga anak dia tenggelam di dalam sungai tersebut. Dan akhirnya makcik tersebut angkat anaknya terus pergi ke daratan. Nasib baiklah suami makcik tersebut lalu di sungai tersebut dan melihat isteri dia sedang mengangkat anak dia, dan suami dia terus pergi ke isteri dia untuk melihat apa yang terjadi. Dan isteri dia pun bercakap kepada suami, anak dia lemas di dalam sungai. Jadi bapa dia pun buat keputusan untuk membuat CPR untuk selamatkan anak dia. Buat CPR tapi masih juga tidak bergerak. Dan bapa dia buat keputusan untuk angkat anak dia secara terbalik untuk keluarkan air di dalam badan anak dia. Dan alhamdulillah anak dia dapat diselamatkan. Dan bapa dia terus bawa anaknya pulang ke rumah dan selubungkan dengan selimut bagi anak dia hilangkan rasa kesejukan. Jadi bapa dia pun pergilah ke dapur, mengambil segelas air dan membaca surah-surah, dan dia memberi kepada anak dia. Dan anak dia pun minum, dan anak dia pun sedar daripada kejadian yang berlaku lah. Dan bapa dia pun bertanya kepada anak dia apa yang berlaku. Lepas tu anak pun bercakap, waktu dia duduk di tengah jabatan tu, dia sedang
sambil dia main tepuk-tepuk atas air tu, secara tiba-tiba dia ternampak ada seekor ikan cantik di dalam sungai tersebut. Sambil tu dia menepuk-nepuk ataupun dia cuba untuk menangkap ikan tersebut. Secara tiba-tiba ada sesuatu yang menarik dia ke dalam air tersebut. Itulah kejadian yang berlaku kepada anak si makcik tersebut lah, kepada Mia tu lah. Jadi suatu malam tu bapak dia pun tidur lah. Tiba-tiba bapak dia tidur, dia termimpi. Dia ternampak ada seorang wanita sedang bercakap dengan dia. Dia berkata, "Aku baru bagi sedikit je." lepas tu bapak dia terus tersedar. Bapak dia tersedar daripada mimpi, dan bapak dia rasa benda yang berlaku kepada anak dia adalah hantu air. Jadi kisah tersebut berakhir di sini saja. Itu saja aku nak kongsikan kepada korang, dan kita teruskan kepada Syafiq. Okay guys, korang dah dengar daripada Habib tadi. So macam mana? Sekarang ni aku nak cerita kisah benar yang berlaku dalam family aku lah. Cerita ni agak sensitif sebenarnya dalam family aku, tapi untuk hiburan korang, kita boleh buatkan cerita ni sebagai satu pengajaran lah. Kisah ni terjadi pada tahun 1989-88 macam tu lah, lebih kurang. Aku pun tak lahir lagi waktu tu. So kisah ni berlaku, memang kisah benar lah. Yang berlaku terhadap arwah pakcik aku sendiri, adik bongsu kepada mak aku. Sewaktu tu pakcik aku ni, aku panggil dia, kalau dia masih hidup lagi, aku panggil dia Pak Usu lah. Okey, waktu tu Pak Usud aku ni berumur 17 tahun nak masuk ke 18 tahun lah. Dah orang kata baru lepas habis SPM. So dia tengah tunggu result lah. Waktu tu Pak Usud aku ni nak bercuti rumah arwah mak long aku. Arwah mak long aku dekat Pahang. So dekat ada satu Felda dekat Pahang ni lah. So dekat situ pun dia ada kawan dia jugalah dekat situ kan. Kisah ni terjadi waktu tu Pak Usud aku dengan kawan dia pergi bermain dekat tepi sungai lah. Dekat tepi sungai tu ada pucuk paku. So Pak Usud aku ni orang kampung kan, orang kampung zaman dulu. Banyak makanan yang kita masak dekat rumah, so tak beli, so cari kan. So macam pucuk paku ni dia ambil lah tepi sungai tu. Dan lepas tu dia hantar semula dekat rumah arwah mak long aku ni untuk masak lah kan. Lepas tu bila dia hantar tu, arwah mak long aku cakap macam ni, "Dek, makanlah dulu kan." Dia tu kan, "Tengah hari ni, tak elok main ni kan. Nak pergi main-main tepi sungai tak elok." Tapi Pak Usud aku ni dia macam tak apalah, ada banyak lagi pucuk paku tu nak petik, dia kata macam tu kan. Gemuk-gemuk, dia kata macam tu. Arwah Pak Usud aku ni dia jenis seorang yang baik tau. Dia jenis penyabar tau. Dengan kata, orang kata baik lah kan, dia sangat baik. Diceritakan oleh adik-beradik mak aku pun, arwah ni memang sifat dia macam tu. Baik, tak pernah tinggi suara macam tu dengan kata. Dia jenis macam tu lah. Nak jadikan cerita, waktu dia kutip pucuk paku tu sekali lagi tu, so kawan dia dah naik tau. Dengan tiba-tiba kawan arwah Pak Usud aku ni, dia ternampak Pak Usud aku ni jatuh ke sungai tau. Dia jatuh kat sungai. Pak Usud aku ni dia tak pandai berenang. So kawan dia nak tolong, kawan dia takut. Makin lama Pak Usud aku tenggelam timbul dekat Sungai Pahang tu, tenggelam timbul, makin lama makin jauh. So yang kawan dia ni dah panik. Kalau dia terjun kang, dia pun sama sekali hanyut. So dia pun berlari lah pergi ke rumah arwah mak long aku ni, bagi tahu yang Pak Usud aku ni jatuh dalam sungai. Lepas tu tergempar lah waktu tu kan, tergempar lah. Ada berita apa semua. Ada juga kisah ni keluar dekat satu macam Mastika tu, tapi bukan Mastika, dia ada satu lagi version. Keluar dekat situ kisah arwah Pak Usud aku ni pada tahun selepas tu lah. Aku pun tak tahu, aku tak nak baca pun buku tu, tak nak jumpa pun. Jadi bila dia dah bagi tahu tu, jadi lepas dia bagi tahu tu, semua pakat-pakat lah.
terkejut semua berlari pergi ke sungai tu nak tengok apa jadi kan. Bila dah confirm memang dah tak ada dah arwah ni dekat situ, so panggil lah bomber, polis, lepas tu TLDM. Semua masa tu bertapak lah kat sana selama 7 hari nak cari mayat arwah Pak Usut aku ni. Dan bila TLDM menyelam, dia kata mayat tak dijumpai. Tapi dekat dalam sungai tu ada satu macam pusaran air tau. Dia pusaran air masuk ke lubuk, tak tahulah pergi mana kan. Takut masuk dekat situ. Dan waktu tu panggil lah arwah maklum aku pun buatlah panggilan kepada ibu aku kan. Masa tu ibu aku duduk dekat dah duduk dekat Felda Pasu 2. Aku belum lahir lagi lah waktu tu. Ibu aku pun balik lah kan. Yelah, adik yang paling baik, membesarnya Pak Usut aku ni dengan ibu aku bela lah kan. Bila dia sekolah ke apa, semua ibu aku yang uruskan lah. Benda ni berlaku memang terkesan dekat keluarga aku tau. Apa yang dapat tahu tak jumpa mayat. Selalunya kalau orang lemas dalam seminggu ke masih akan jumpa. Sampai sekarang mayat atau tengkorak tak pernah dijumpai langsung. Lepas tu dibuatkan benda ni menjadi, orang kata viral lah zaman dulu kan. Jadi cerita dalam sebuah majalah zaman dulu kan, yang mistik-mistik ni. Sebab yang tu lah, mayat tak jumpai langsung. Dan ibu aku ni dia ada panggil satu bomoh lah, bukan pawang lah, bomoh juga lah tu kan. Pawang buaya tau. Pawang buaya, lepas tu ada pawang-pawang, ada ustaz-ustaz pun datang. Okay, so yang nak cerita pasal pawang buaya ni, masa tu apa yang ibu aku cerita dekat aku, pawang buaya ni dia akan panggil buaya daripada sungai tu naik tau. Tapi bukan buaya biasa, buaya yang albino, yang warna putih tu kan, buaya putih kan. Bila dia tanya buaya putih tu, dia cakap buaya tu pun tak jumpa tau mayat arwah Pak Usut aku ni. Memang tak jumpa langsung lah. Lepas tu panggil bomoh lain lah kan. Ada bomoh tu, dia cakap arwah Pak Usut aku ni, yang kita orang anggap dah tak ada lah, so kita orang panggil arwah lah. Dia katakan arwah ni dah disorok oleh bunian lah. So dikatakan, bomoh tu kata waktu tu dia dah pun menikah dekat sana, dekat alam lain tu, dan dia tak nak balik. Dia dan bomoh tu cakap dia akan balik tapi setelah umur dia 40 tahun, dan dia akan balik dekat orang yang jaga dia, yang paling banyak jaga dia lah, yang didik dia apa semua. Dan tapi dia balik dengan keadaan yang korang faham lah, dah masuk alam tu kita akan jadi macam mana kan, tak waras dan sebagainya lah. Dah tak jadi sifat yang kita sekarang ni, akal kita boleh fikir semualah, macam orang gila lah jadinya. Tapi umur dia dah lebih 40 tahun aku rasa. Dah lebih 40 tahun tak pun balik. Aku tak tahu mana pergi mayat tu, arwah tu tak tahu macam mana. Dan ada juga adik-beradik mak aku yang cerita, yang kawan yang teman dia tadi tu cerita waktu Pak Usut aku tu nak jatuh, seperti ada satu lembaga tau, lembaga macam orang tua duduk dekat belakang dia waktu dia tengah petik pucuk paku tu. Dan tidak semena-mena Pak Usut aku ni jatuh ke dalam sungai dan hanyut. Aku tak nak cakap macam mana nak percaya, aku tak lahir lagi, aku tak nampak benda tu. Aku hanya, orang kata apa, mampu redha lah kan. Benda nak kata macam cerita pasal bunian tadi tu pun mungkin betul juga. Sebab bunian ni suka orang yang baik-baik, faham kan? Dia apa orang kata apa, mission bunian ni sama je dari dulu sampai sekarang. Colek nak kahwin. So sama je macam cerita ni. Kemungkinan betul. Tapi yang balik tu tak pernah balik lah. Dan kisah ni menjadi satu kisah pahit dalam keluarga aku, sebab keluarga ibu aku, sebab yalah, seorang adik bongsu kan, yang baik pula tu kan, hilang macam tu saja tanpa tanda. Dan
aku harap korang boleh berhati-hatilah pergi ke tempat yang kita jarang pergi, kita tak tahu dengan makhluk mana yang ada dekat dunia ni yang kita berkongsi. Kita tak boleh nampak dia, dia boleh nampak kita. Kalau aku boleh cari artikel yang pernah berlaku yang aku cakap tadi keluar dekat majalah mana-mana, nanti aku akan letak gambar dia. Tapi selama ni aku cuba cari, tak pernah jumpa lah. Tapi aku akan cuba cari juga untuk korang. Kalau ada, insyaAllah aku akan letak. So cerita ni berakhir di sini saja. Okay guys, berakhir sudah kisah seram kita orang. Jadi terima kasih kepada korang yang menyaksikan ataupun nonton kita punya. Jadi sebelum tu terima kasih kepada Lengkuas kerana sponsor kita punya video. Betul. Dan jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Jangan lupa tekan button loceng untuk korang dapat update video kita yang terbaru. Betul. So siapa nak beli produk Lengkuas tu, boleh DM IG kita orang dekat bawah. Aku dah rasa memang sedap. Kita tak buat review Aku tak buat review je sebab aku buat kerja, aku bawa dia punya tu, aku panaskan, aku bawa. Bawa bekal akhirnya, malas nak beli luar. So memang sedap, memang okey. So korang semua kena cuba juga. Betul. Jangan lupa cuba. Itu saja. Thanks for watching dan selamat malam. Jumpa lagi minggu episod akan datang. Bye bye.